Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton dan banyak amat dihormati. Sebelum ini kita mendengar Daim Zainuddin dan istrinya yang terlibat dengan kes mahkamah. Dan pada akhirnya banyak yang bertanya yang menimbulkan persoalan. Adakah Daim Zainuddin dan istrinya akan masuk penjara? Adakah Daim Zainuddin dan istrinya akan ditangkap? Nah, itu semua menjadi persoalan. Sehinggalah ia menjadi reality, barulah bukan lagi persoalan. Namun saudara-saudara, kita rakyat Malaysia mahu keputusan yang adil dan saksama untuk kes ini. Nah, saudara, berkaitan dengan kes Daim Zainuddin dan istrinya, saya boleh katakan kali ini Daim Zainuddin jatuh. Kenapa jatuh? Bukan jatuh daripada kerusi, jatuh daripada meja, ataupun jatuh semasa berjalan, bukan. Tetapi jatuh kerana ditolak, sekali lagi ditolak. Melalui artikel daripada Malaysia Kini, permohonan semakan Daim, isteri, cabar siasatan SPRM ditolak. Bagi saya ini juga satu berita menduka citakan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana seperti yang kita tahu, Daim Zainuddin dan Dr. Mahathir Mohamad adalah sekutu yang rapat. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal dalam rayuan untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap mereka. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Azizah Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu petang ini, bertarik 9 Mei. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan itu ialah Hashim Hamzah dan Azizul Azmi Adnan. Bercakap bagi pihak ketiga-tiga hakim terbabi, Azizah berkata, mereka memutuskan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada semakan kehakiman kerana ia akan mendedahkan proses seumpama itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Pada 4 Mac lalu, Mahkamah Tinggi KL menolak permohonan Daim dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman kes berkenaan. Antara yang menjadi tumpuan ialah pembatalan pertuduhan jenayah ke atas Daim dan istrinya Naimah Abdul Khalid berhubung pendedahan aset mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh memutuskan pemohon gagal menunjukkan terdapat malafaid ataupun niat buruk dalam siasatan SPRM terhadap mereka. Nah, saudara-saudara, mungkin kita boleh cakap untuk keputusan terkini Daim Zainuddin dan Naimah kalah untuk keputusan terkini di dalam artikel ini. Dia juga berpendapat syak wasangka wujud malafaid sahaja tidak mencukupi untuk mereka mendapatkan kebenaran berkenaan. Hakim berkata Daim 85 tahun dan Naimah 66 tahun hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Session KL untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Menurut Hakim, itu lagi dakwaan pasangan terbabit bahawa siasatan ke atas mereka bermotifkan politik sepatutnya dibangkitkan di Mahkamah Jenayah dan bukannya di Mahkamah Sivil. Hakim juga tidak bersetuju dengan dakwaan pemohon bahawa siasatan SPRM terhadap mereka adalah malafaid kerana kesalahan yang didakwa disiasat adalah untuk kesalahan lapuk ekoran berlaku lebih 20 tahun lalu. Saudara-saudara yang menghormati, ini pasti satu berita duka cita untuk keluarga Daim Zainuddin serta Tun Dr. Mahathir sendiri. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu insiden yang mencemaskan, di mana melibatkan salah seorang pemain bola sepak negara yaitu Faisal Halim, yang dimana insiden itu telah mengakibatkan kecederaan yang teruk kepada Faisal Halim. Nah, perkara ini amat kita tolak.
kita tidak mahu ada perkara-perkara sebegini akan berlaku lagi pada masa hadapan. Saya sebagai rakyat Malaysia amat menyokong Faisal Halim, apapun juga keputusan Faisal Halim selepas ini. Dan apapun juga yang berlaku, kita berdoa untuk Faisal Halim supaya semuanya akan dipermudahkan baginya, dan sudah pasti kita mahu masih melihat Faisal Halim masih mampu ataupun masih boleh menjadi pemain bola sepak negara seperti sebelum ini. Karena kita tahu Faisal Halim adalah salah satu ikon pemain bola sepak Malaysia yang menjadi tumpuan antara negara-negara di Asia. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, saya mendapat satu maklumat daripada Harapan Daily berkaitan dengan kabar terkini Faisal Halim. Bertarik 10 Mei, selepas pembedahan ketiga, ini rupanya yang berlaku. Ini luahan Faisal yang bagi saya membuatkan saya rasa nak menangis pun ada. Dan saya pasti tuan-tuan dan puan yang di luar sana yang menonton video ini juga pasti rasa tersentuh. Pemain Selangor FC Faisal Halim selesai mengharungi pembedahan ketiga di sebuah hospital swasta malam tadi. Saya nak balik. Itu antara luahan yang dilontarkan pemain sayap Harimau Malaya berkenaan. Perkembangan itu dikongsikan pengerusi jawatan kuasa teknikal Selangor FC, Datuk Seri Syahril Mokhtar, ketika ditemui media di perkarangan hospital itu selepas melawat pemain berkenaan pagi tadi. Syahril memaklumkan bahwa Faisal terus menunjukkan perkembangan yang positif. Katanya Faisal yang lebih mesra disapa Mickey dalam kalangan peminat itu tidak boleh duduk diam dalam bilik unit rawatan rapi ICU ketika ini. Dia steady dan kata saya nak balik. Itulah semangat dia yang lain sikit sebab dia pun dah mula jalan dalam bilik. Sebab dia memang seorang yang aktif dan pemain bola sepak. Dia pun dah boleh pergi bilik air dengan sendiri. Dan bagi saya ini sememangnya satu perkembangan yang positif untuk hari ini. Cuma apabila dia dah mula nak berjalan dan betul-betul bersemangat, itu sangat membanggakan. Mickey sentiasa jadi Mickey, cuma pergerakannya agak terbatas dengan balutan di badannya dipetik BH. Ekoran simbahan asid sulfurik pada 5 Mei lalu, Faisal yang melecur tahap 4 selesai menjalani pembedahan ketiga, membabitkan prosedur skin allograft yang berlangsung selama kira-kira 3 jam. Saudara-saudara, kita titipkan doa untuk Faisal Halim supaya dia segera sembuh. Nah, saudara-saudara, dan pastinya siapapun juga pelakunya ini perlu dikenakan tindakan yang amat tegas dan setimpal dengan perbuatannya supaya ini tidak menjadi ikutan pada masa akan datang. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.